Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat menisirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masuk masih dalam bahagian ketiga, pemurnian sejarah awal Islam. Pemurnian sejarah awal Islam. Kita masuk satu topik, kita baru lepas tentang pembunuh sebenar Husain radhiyallahu tu, iaitu Syiah Kufah. Kita masuk dalam satu topik seterusnya dalam pemurnian sejarah ni. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha disalat anjing Hawab. Ni terkenal ceritanya. Tak ada cerita banyak lah ni. Aisyah disalat anjing Hawab. Okay, hampir tiada penulis sejarah mengenai peristiwa peperangan Jamal tidak menghiaskan tulisannya dengan kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disalat oleh anjing Hawab. Habis orang tulis sejarah tulis cerita ni. Kisah ini bukan sahaja menjadi penyeri majlis kuncu-kuncu Ibnu Sahabak pokok Syiah, tetapi juga disambut baik oleh masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah. Masalahnya kita mengaku Ahli Sunnah hanya duk cerita sumber Syiah macam ni. Okey, pokok Syiah tak usah cerita, memang suka sangat cerita macam ni. Kita yang mengaku Ahli Sunnah pun, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok kita, banyak yang cerita Aisyah radhiyallahu anha disalat anjing Hawab dalam peristiwa perang Jamal itulah. Satu bukti yang kononnya menunjukkan kebenaran di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu dan kebatilan di pihak lawannya, pihak Sayyidina Aisyah lah, dalam peperangan Jamal tersebut. Tu hujah dia lah. Peristiwa itu ditonjolkan sebagai satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah ramalan yang tepat, sangat tepatlah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada satu peristiwa yang belum berlaku lagi. Kononnya gitulah. Serentak dengan itu, ia menunjukkan betapa jauhnya isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersasar daripada landasan kebenaran selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesak, tersasar, salah, tersasul macam-macam lah. Kerana siapa disalut oleh anjing Hawab. Mereka heran bagaimana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melanggar arahan Rasulullah SAW supaya tetap di rumah dan tidak ke mana-mana lagi selepas kewafatan baginda. Itu kata mereka lah. Pelik. Aisyah ni langgar perintah Nabi, jangan keluar rumah ni. Bagaimana pula Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin meninggalkan pesanan Rasulullah SAW tersebut? Bukan satu perkara kecil pelanggarannya, tetapi bangkit memimpin satu angkatan bala tentera yang besar pula dah, bagi menentang khalifah umat Islam yang sudah pun terlantik secara sah. Memberontaklah Aisyah ni kononnya dah. Mereka mengaitkan juga kegagalan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan Jamal itu dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sekali-kali tidak akan berjaya golongan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Yang ambil hadis lain berbuh situ. Tak jaya kerana dipimpin oleh perempuan dah. Maka kenapa pula menjadi terlalu bodoh wal'iyazubillah semua sahabat besar Rasulullah SAW seperti Talhah, Zubair bin Awam dan lain sahabat besar ni, sahabat yang dijamin syurga ni, Talhah dan Zubair ni. Kerana menurut ataupun pergunakan seorang perempuan untuk kepentingan politik dan kuasaan. Jadi bodoh sangat kau. 10 orang salah 2 orang yang dijamin syurga. Antara 10 orang yang dijamin syurga ni, Talhah dan Zubair ni, bersama-sama dengan Aisyah. Perempuan pula tu tiba-tiba dijadikan pemimpin oleh Talhah dan Zubair. Bodoh sangat kau sahabat besar ni. Banyak kisah tersebar dalam kalangan umat Islam dari dahulu sehinggalah ke sekarang adalah hasil ciptaan golongan anti sahabat sebenarnya. Nampak bodoh sahabat-sahabat ni, langgar perintah Nabi. Tujuan mereka adalah bagi memburuk-burukkan para sahabat sebenarnya. Ini supaya dengan keburukan yang disampaikan itu mereka tidak lagi dianggap generasi contoh oleh umat yang datang kemudian. Nampak sahabat pun tu cerita kronisma lah Utsman. Sahabat dia tak dengar kata Nabi lah. Jadi Aisyah jadi ketua, perempuan jadi ketua lah. Jadi jahat sahabat ni kalau ikut riwayat sejarah ni. Cerita-cerita yang memburukkan para sahabat itu ditaburkan dengan keras sekali oleh ahli-ahli sejarah yang sebenarnya adalah pengikut-pengikut Ibnu Sabak. Banyak ke ahli sejarah ni. Tokoh-tokoh sejarah ni ramai juga pengikut Ibnu Sabak Syiah lah, yang berselindung sebagai sejarawan Islam.
Disebabkanlah oleh itu, kita dapati kisah seperti ini bertaburan di mana-mana dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Islam sendiri seperti At-Tabari dan lain-lain lagi. Banyak. Bukan buku Orientalis tulis dah. Orang-orang Islam sendiri yang mengaku Islam ni. Mana sanggup golongan Sabaiyah ini menerima kenyataan persefahaman yang mungkin berlaku antara khalifah umat Islam pada ketika itu. Jadi Sabaiyah ni nak tunjuknya salah. Siapa salah yang tak bersama Ali lah. Padahal peristiwa itu telah sampai kesepakatan. Tapi dia tak mahu cerita tu tersebar kesepakatan seolah Aisyah ni sepakat dengan Ali dah. Tiba-tiba dia pergi tengah malam tu supaya timbul huru-hara. Dan mereka pula buat cerita supaya nampak salah Aisyah dah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu dengan golongan yang dipimpin oleh Talha. Manakala Zubair dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu di satu pihak yang lain. Zubair bin Awam ni sahabat besar ni. Bukankah dengan berlakunya persefahaman itu berarti golongan Sabaiyah yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Islam yang ketiga, Khalifah Uthman tu akan ditangkap dan dibunuh. Jadi dia takut. Kalau sepakat molek, mudah cari pembunuh. Dia buat kacau bilau tengah malam. Supaya membunuh sama-sama orang Islam. Kerana telah di fitnah lah. Dia buat huru-hara lah. Dia kata orang ni bunuh orang ni. Walau perih. Dia sekali perih habis. Di sini kita hanya akan menyoroti peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu yang dikatakan disalah oleh Hanjim Hawab. Itu dalam perjalanannya dari Mekah ke Basrah. Mekah ke Basrah kodanya ada nama tempat tu Hawab, anjing Hawab lah. Menyalak pada Aisyah. Betul tidak? Demi mencari persefahaman yang diidam-idamkan oleh setiap umat Islam pada ketika itu. Jadi salah juga. Nak satu nak bersyarat, nak bincang, salah juga. Kerana disalak oleh anjing. Padahal bukan nak perang. Tidak lagi mencurahkan tenaga membincangkan sama ada rombongan Sayyidina Aisyah radhiyallahu bersama dengan Talha dan Zubair itu keluar dengan tujuan perang ataupun mencari titik persefahaman. Dia tak timbul dah cerita tu. Itulah cerita sebenar. Bukan nak perang. Nak cari persefahaman. Tapi dia cerita anjing Arab ni apa jahat Aisyah. Sebenarnya nak cari titik persefahaman antara pihak mereka, pihak Aisyah ni, Talha dan Zubair, dengan pihak Sayyidina Ali radhiyallahu. Sementara mereka yang bersembunyi di belakangnya, ramai yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu. Di belakang Sayyidina Ali ni ramai. Begitu juga tentang apa yang dikatakan peperangan Jamal. Adakah perang itu sendiri adalah satu perang yang sudah dirancang sejak awal-awal lagi? Ataupun dicetuskan secara tiba-tiba oleh pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu yang berasa terancam dengan keberangkatan umat Islam yang dipimpin oleh ibu mereka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu dari Mekah. Jadi mereka rasa terancam, takut jumpa lah. Takut mereka ditangkap lepas ni. Jadi jumpa pembunuh. Jadi kalau huru-hara tak sempat cari pembunuh. Perbincangan tentang itu memerlukan satu siri yang tersendiri pula lah. Perbincangan itu nak bincang. Hak bunuh sebenarnya siapa dia nak? Pencetus peperangan tu dah. Justru mari kita ikuti jejak-jejak kisah ini supaya akhirnya kita sampai kepada orang yang sudah meninggalkan kesan tapak kakinya di atas bumi sejarah Islam. Cari bukti dah. Kesan-kesan, fakta-fakta sejarah. Maka bila tertangkap nanti orang yang terbabit dalam mereka cipta cerita ini, kita dapat pastikan mereka itu daripada golongan mana. Kita tengok cerita anjing Hawab ni, cerita yang buruk-buruk tentang sahabat dalam perang Jamal ni. Jadi siapa di belakang cerita pencerita tersebut? Seterusnya dengan mudah kita dapat putuskan apakah sebenarnya motif mereka dalam mengadakan cerita-cerita seumpama ini. Di samping itu masyarakat akan terselamat daripada bahana pancaroba mereka. Tidak masyarakat tertipu lah. Kita cerita ni suruh supaya masyarakat tak tertipu. Tidak rosak akidah, tidak rosak keyakinan mereka, tidak rosak agama mereka kerana bersangka buruk dengan sahabat. Dah. Dan banyak lagi dah kesan-kesan buruk daripada cerita-cerita begini. Sejarah yang dapat dikesan daripada buku-buku sejarah, kita dapati Ibn Jarir At-Tabari adalah orang yang menceritakan sanak-sanak sendiri. Dia cerita ada sanak. At-Tabari hak lepas tu tak bawa sanak banyak lah. Tapi Tabari bertanggungjawab dia bawa sanak. Mudah kita cek. Hak lain tu kutip dia Tabari tak bawa sanak lah.
Justru itu ada baiknya jika kita mengikuti apa yang sudah dibentangkan oleh Tabari itu dalam kitabnya Tarikhul Umam wal Muluk. Kitab tarikh besarnya, Tarikh Al-Umam wal Muluk. At-Tabari mengambil cerita ini daripada Ismail bin Musa Al-Fazairi. Dia ni, Ismail bin Musa ni, mengambil daripada Ali bin Abis Al-Azraqi. Dia pula berkata dah, Abul Khattab Al-Hajri menceritakan kepada kami kisah ini. Diambilnya dari Safwan bin Qabisah Al-Ahmasi. Katanya Al-Urani, tuan punya unta menceritakan kepada aku dengan berkata. Al-Urani. Tuan punya unta, siapa dia tu cerita ni? Nah, ketika saya sedang mengendarai unta, tiba-tiba datang di hadapan saya seseorang yang berkenderaan. Dia bertanya, wahai tuan punya unta, maukah engkau jualkan untamu? Saya menjawab, ya. Ya. Dia bertanya, berapa harganya? Aku menjawab, 1000 dirham. Orang itu berkata, gila engkau, apakah patut unta dijual dengan 1000 dirham? Aku berkata, ya, ini unta saya. Orang itu bertanya, apa kelebihannya? Aku menceritakan tidak aku kejar sesiapa pun dengan mengendarai unta ini, melainkan aku mendapatkannya. Lajulah unta dia. Dan tidak ada siapa pun mengejar aku ketika aku mengendarainya, melainkan tidak didapatnya aku. Maksudnya, laju unta dia. Orang nak kejar, nak hambak dia, nak kejar apa, tak sempat dia. Tak mampu dia kejar. Berkata orang itu, jikalau engkau tahu untuk siapakah kami dapatkan unta ini, tentu engkau tidak meletakkan sedikit itu harganya. Kalau tahu nak beli unta ni, siapa yang nak beli tu, beli tu. Taklah meletak harga mahal. Ketemu dah. Terlampau mahal. Aku bertanya, jadi untuk siapa kamu mahu membelinya? Dia menjawab, untuk ibumu. Aku berkata, sebenarnya sudah aku tinggal ke ibuku di rumahnya. Dia tidak mahu ke mana-mana pun. Dia ingat ibu dia sungguh lah. Orang itu berkata, saya mahukan unta ini untuk ibu orang mukmin, Ummul Mukminin lah, Aisyah. Aku berkata, jika begitu ambillah unta ini dengan percuma saja. Tak payah jual lah. Dah, beri free kepada isteri Nabi kan, mak orang Islam dah, Ummul Mukminin. Kata orang itu, tidak, tetapi marilah bersamaku ke tempat persinggahan kami dahulu. Saya akan berikan kepadamu seekor unta betina mahriyah dan beberapa dirham sebagai tambahannya. Lalu aku pun pergi bersama-sama orang itu ke tempat persinggahannya. Dan mereka memberikan padaku seekor unta betina mahriyah bersama wang 400 atau 200 dirham. Nah, beri jugalah, tak bayar 1000 lah, bayar 400 atau 200 dirham. Selepas itu orang itu menanya ke aku, wahai saudara Urani. Urani ni. Bolehkah engkau menunjukkan jalan kepada kami? Aku menjawab, ya, memang kerja saya mencari orang. Orang itu berkata, kalau begitu, ayuh bersama kami. Tunjuk jalan, penunjuk jalan. Maka aku berjalan bersama mereka, tidak aku lalui satu lembah ataupun suatu mata air. Melainkan mereka bertanya tentang nama tempat itu. Sehinggalah kami sampai ke mata air Hau'ab. Lalu disalah oleh anjing-anjing. Mereka bertanya, apakah nama tempat mata air ini? Saya menceritakan, ini adalah Qalah Hau'ab lah. Qalam Hau'ab. Qalah Hau'ab lah. Nah. Berkata orang ni, Telaga Hau'ab. Ada kata tak? Berkata orang ni, terus Aisyah berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Kemudian dia memukul untanya supaya pergi dari situ. Kemudian dia berkata, demi Allah, akulah perempuan yang dikatakan akan disalah oleh anjing-anjing Hau'ab. Bawalah aku pulang. Aisyah kata kononnya dah. 3 kali dia berkata begitu lalu terus memukul untanya supaya bangkit. Orang lain juga turut berangkat bersamanya dan berpatah balik. Sehingga keesokannya tiba-tiba datang kepadanya Abdullah bin Zubair dalam keadaan kebimbangan. Saya berkata, selamatkanlah, selamatkanlah. Tentera Ali sudah pun hampir sampai kemari. Orang ini berkata, maka berangkatlah mereka dalam keadaan menyeranah aku. Sumpah seranah. Aku pun meninggalkan mereka. Tidak jauh aku berjalan dari situ. Aku bertemu Ali bersama bala tenteranya seramai lebih kurang 300 orang. Ali memanggil aku, wahai orang yang berkenderaan, marilah ke sini. Maka aku pun pergilah. Dia bertanya, di manakah berada bala tentera tersebut? Aku menjawab, di tempat sekian dan inilah untanya. Aku menjualkan unta aku kepada mereka. Ali bertanya, adakah engkau berjalan juga bersama mereka? Aku menjawab, memang aku berjalan bersama mereka sehingga kami sampai ke mata air Hau'ab. Telaga Hau'ab atau mata air Hau'ab lah. Di situ anjing-anjingnya menyalak perempuan itu. Perempuan itu berkata begini dan begini. Apabila aku melihat perselisihan berlaku antara mereka, aku meninggalkan mereka dan terus pergi. Ali berkata, bolehkah engkau tunjukkan pada kami jalan ke Ziqar? Aku berkata, mungkinkah akulah yang paling tahu tentangnya? Dia pun berkata, kalau begitu marilah bersama nak ke Ziqar.
Berkata Urainah, maka kami pun berjalanlah sehingga kami sampai di Ziqar. Sesampainya di situ, Ali bin Abi Talib memanggil 2 orang. Dan disuruh supaya mereka duduk bahu-membahu, rapatlah. Kemudian dipanggil seorang yang lain pula, lalu disuruh supaya duduk di atas bahu mereka berdua. Duduk atas bahu pula. Kemudian Ali tampil dan terus memanjat belakang mereka. Naik atas makai pula. Tinggi dah. Lalu menduduki belakang yang teratas antara mereka dengan menjuntaikan kedua-dua kakinya dari atas sebelah bahunya. Orang teratas. Maksudnya, naik atas bahu, bukan atas kali. Atas bahu orang atas kali dia. Itu Ali je. Beliau memuji-muji Allah SWT dan berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda. Nabi bersabda. Beliau berkata, bukan bersabda, beliau berkata dah. Ali berkata lah. Sesungguhnya kamu sudah melihat apa yang dilakukan oleh golongan ini dan perempuan ini. Dia kata ke Urani, apa? Ungkap Urani lah. Urani pun. Bangsa Urani. Ungkap Urani. Mendengar kata-kata Ali itu, Hasan pun bangun lalu menangis seperti perempuan. Hasan menerangkan, ya, sudah pun aku memerintah engkau, tetapi engkau menderhakaiku. Kerana engkau pun akan dibunuh dengan dahsyat, penuh kesombongan dan tiada siapa pun yang akan membelamu. Dia kata gitu ke ayah dia, Ali. Hasan kata gitu tak. Dia pun, ayah dia Ali berderhaka kepada Hasan. Pelik dah. Ali berkata, terangkanlah apa yang engkau perintahkan aku itu kepada orang ramai. Dah. Hasan pun menerangkan, apabila Uthman dibunuh, aku sudah perintahkan engkau supaya jangan menghulurkan tangan untuk menerima bai'ah daripada sesiapa sehingga orang Arab di semua kawasan atau wilayah memaksa engkau menerima bai'ah. Tentu sekali mereka tidak akan melantik orang lain selain engkau untuk memegang jawatan khalifah. Tetapi engkau tidak mendengar cakapku. Apabila perempuan ini bersama-sama orangnya mengangkat kepala, sudah pun aku katakan padamu supaya jangan meninggalkan Madinah. Apa yang perlu engkau lakukan adalah menghantar utusan-utusan kepada pengikut-pengikutmu yang menerima cakapmu. Selepas mendengar keterangan Hasan itu, Ali pun berkata, memang benar apa katanya. Tetapi demi Allah anakku, aku tidak mahu menjadi lemah seperti Dabok. Dabok dah. Nanti itulah macam anjing. Begini ceritanya, apabila Rasulullah SAW wafat, aku tidak nampak sesiapa pun yang lebih berhak memegang jawatan khalifah itu dari aku sendiri. Tetapi orang ramai membai'ah Abu Bakar. Bunyi Syiah dah. Maka aku pun turut berbai'ah kepadanya, kepada Abu Bakar. Kemudian apabila Abu Bakar mati, aku tidak melihat ada siapa pun yang lebih berhak untuk jawatan itu daripadaku. Daripada Ali lah. Tetapi orang ramai berbai'ah janji tak setia kepada Umar. Maka aku pun turut berbai'ah kepada Umar. Kemudian apabila Umar mati, sebelum mati dia melantik aku menjadi salah seorang daripada 6 orang ahli yang layak dilantik menjadi khalifah. Ketika itu aku tidak nampak juga ada seseorang yang lebih layak daripadaku untuk memegang jawatan ini, jawatan khalifah. Tetapi orang ramai membai'ah Uthman, maka aku juga turut membai'ahnya. Selepas orang ramai memberontak terhadap Uthman lalu membunuhnya, barulah mereka datang kepadaku dan berbai'ah kepadaku dengan sukarela tanpa dipaksa. Dia kata gitulah, seolah dia memberontak terhadap Uthman, seolah dia setuju berontak. Jadi sekarang aku akan memerangi sesiapa sahaja yang menentang aku dengan pertolongan orang yang mengikutku. Jadi seolah dia setujulah dengan orang hak bunuh Uthman ni. Sehingga Allah SWT memutuskan antara aku dengan mereka dan dialah yang sebaik-baik pemberi keputusan. Rujuk At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk jilid 3 halaman 475 hingga 476. Itulah kisah anjing-anjing Hawab yang dikemukakan oleh At-Tabari dengan isnadnya. Anjing Hawab yang menyalak pada Aisyah. Ini ada sanak ada. Hak lain tu ada sanak. Selepas berapa kali membacanya dan merenunginya, kita akan sampai kepada satu konklusi, satu kesimpulan, satu keputusan. Iaitu orang yang mereka cerita ini tentu sekali orang yang kosong jiwanya daripada rasa hormat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu dan para sahabat sekalian. Ini bukan nak hina Aisyah saja. Dia nak hina habis sahabat lain bodoh belaka bagi dia. Dan begitu juga Sayyidina Ali pun cakap apa budak-budak dah. Tidak cerdik. Ayat dia. Dia menghina Sayyidina Ali juga. Matlamat mereka tidak lain hanyalah membangkitkan kebencian manusia terhadap Islam. Apabila diterima pembawa-pembawanya terdiri daripada orang yang berperibadi rendah dan berperangai tidak senonoh. Jadi orang itu benci ke Islam.
Nampak macam sahabat ni jahat. Rendah peribadi dia. Perangai tidak senonoh para sahabat ni. Begitulah kita kalau sekarang ni NGO ke parti Islam ke, kalau nampak perangai huduh, ramai yang tersekat masuk Islam dah. Terganggu emosi mereka sehingga mereka tidak masuk Islam kerana akhlaknya huduh, busuk ni. Jadi gini juga orang tak akan masuk Islam tengok pada akhlak sahabat yang buruk ni, cerita-cerita macam ni. Apa yang mengherankan adalah ahli-ahli cerita itu, pencerita khusus ni, ustaz-ustaz selebriti pencerita ni, hanya mengambil bahagian pertama daripada kisah yang dikemukakan oleh Tabari dengan tujuan menghina Aisyah dan merendah-rendahkan Aisyah saja dah. Cerita panjang sangat dah, tapi cerita pasal jawapan yang tidak cerdik daripada ahli ni tak disebut oleh kebanyakan ustaz kita, oleh penulis-penulis sejarah kita. Namun mereka tidak pula mengemukakan bahagian akhir cerita yang dikemukakan oleh Tabari yang jelas menunjukkan betapa tidak senonohnya Sayyidina Ali radhiyallahu dan betapa gilanya beliau terhadap kuasa. Wal'iyazullah. Nampak gila kuasa dia Ali ni. Dia kalau dia cerita hak kedua tu nampak macam Ali gila kuasa. So lepas tu macam ada unsur Syiah. Dia tak cerita hak tu. Dia ceritanya yang nampak jahat Aisyah saja dah. Memang riwayat Tabari akan menjadi masalah kepada orang yang menganggap segala apa yang disebut dalam kitabnya Tarikh Al-Umam Al-Muluk sebagai fakta yang muktamad dalam sejarah Islam. Dah. Jadi masalah lah. Kalau kira semuanya adalah kitab besar tu adalah fakta yang muktamad. Masalah lah. Tentu riwayat di kemuka itu tidak dapat bertahan apabila diuji dengan penguji ilmu riwayah, ilmu sistem sanak ni, perawi-perawi ni, dan sistem dirayah. Dirayah ni kritikan isi kandungan hadis, kritikan logik secara logik. Dia pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama Islam dahulu. Ada kaedah ulama Islam dulu buat. Namun bagi sesetengah orang seperti Al-Maududi, ni masalah Jami' Islami lah. Tokoh yang begitu kira dekat dengan Ikhwan Muslimin lah. Dan gerakan Islam lain, JIM ke, Islam atau PAS ke, apa pun Maududi ni lah. Masalah dia ni, sejarah ni masalah dia lah. Dalam bukunya Khilafat wal Mulukiyat atau Khilafah dan Kerajaan, batu penguji ini dianggapnya sebagai pokok yang tegah orang mendekatinya. Dia kata tak usah ngaji hadis lah, tak usah guna hadis. Tak usah guna sistem hadis untuk sejarah. Dan sekali cerita-cerita sahabat yang buruk tu, dia macam terima lah. Dia kata pokok yang tegah, tak boleh guna ilmu hadis dalam cerita sejarah, dalam dalam menapis sejarahnya. Dia tegak orang mendekatinya bagi dia lah, seperti mana pokok yang tegak oleh Allah SWT, Adam dan Hawa mendekatinya. Beratlah. Maududi hak ni ulama-ulama hak ikut dia ni. Setengah tu keluar daripada Jami' Islami ni kes ni lah. Kerana dia nampak tu pelajar percaya ke sejarah, nampak ni seolah mengkritik sahabat lah. Dia cerita nak semangat Islam, perjuangan Islam, tapi ada rosak je situ, biasalah. Allah uji lah. Allah uji, setiap orang tu diuji macam-macam. Salah satu uji aja sini lah bagi Maududi lah. Seolah macam pokok yang Allah larang kepada Adam dan Hawa di syurga lah. Yang anggap begitunya ilmu hadis dalam menapis ilmu sejarah ni tak boleh bagi dia guna ilmu hadis. Kata beliau lagi, jika sejarah Islam itu diuji dengan batu penguji ilmu rijal, nescaya tidak akan tinggal kecuali hanya 1/10 daripada sejarah Islam itu. Betul je ni. Tebal-tebal kitab tu 1/10 saja boleh pakai. 9/10 kena buang lah. Rupanya bagi beliau pun 9/10 daripada sejarah Islam ini tidak dapat bertahan sebagai satu fakta yang semestinya terima oleh umat ni. Dia takut hilang ilmu sejarah. Apakah keaiban dan kecacatan yang tersembunyi di sebalik cerita ini? Tak kira dah. Kita nak tahu cacat setam mana dah. Sebut dah tak kira 9/10 ni dah. Tak penting itu fakta, kena berhujah dari segi ilmiah. Tapi dari segi kita nak dari segi ilmiah bahas. Gitu dah. Apakah tidak ada langsung hakikat di sebalik apa yang disebutkan perempuan yang akan disalah oleh Han Jahab itu? Sebab apa dia sebut cerita seolah Aisyah ni jahat? Sebabnya disalah oleh Han Jahab. Bagi menentukannya, sekarang kita akan menggunakan neraca riwayah dan dirayah. Riwayah ni kritik sistem sanak. Perawi-perawi, kaji perawi-perawi ilmu rijal. Dan dirayah pula ialah kaji tentang isi kandungan hadis.
Dah. Sistem neraca riwayat yang unggul dan istimewa itu dah. Dengan sekali pandang saja cerita ini akan terselah nyata di hadapan kita berapa perkara. Pertama. Mungkin riwayat ini yang julung-julung kali mendedahkan pada kita cara seseorang pemimpin agung berucap di hadapan rakyat jelatanya. Cara tak cerdik itu dah. Caranya dengan menaiki belakang seorang yang menaiki belakang dua orang yang lain sebagai mimbarnya. Naik atas belakang orang dah. Tercakap pula. Macam mimbar dia lah. Naik atas belakang orang atas ni. Macam serkah ni. Dan yang anehnya adalah orang yang menunjukkan cara seperti ini ialah Sayyidina Ali radhiyallahu yang terkenal sebagai singa Allah itu. Tunjuk cara. Duduk atas bahu orang atas belakang naik pada atas ni. Siapakah agaknya pemimpin hari ini yang bersedia untuk berucap di hadapan pengikut-pengikutnya dengan cara sedemikian rupa? Hebat. Cerita hebat ni lah. Naik atas belakang tinggi macam sarkah. Ya. Okey, pada tempat B. Okey, pada tempat di mana disebutkan tentang Ummul Mukminin Aisyah, selalu digunakan perkataan perempuan itu atau perempuan ini. Dia tidak hormat pada Aisyah lah. Dia guna perempuan itu. Yang dengan jelas sekali menunjukkan pereka cerita ini adalah terdiri daripada pengikut Ibnu Sabah ataupun Syiah. Yang sememangnya menaruh dendam kesumaknya mendalam kepada sahabat, terutamanya isteri kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Jadi ada unsur nak benci. Ya, perempuan itu ni kata kita bahasa budak tu dah. Ya, satu hormat lah. Kita guna istilah-istilah yang menunjukkan hormatan, kita menghinakan lah. Yang ketiga, riwayat ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu sejak awal-awal lagi sememangnya berhasrat mendapatkan jawatan khalifah tapi tidak berjaya. Gila kuasa dah. Aisyah Ali ni seolah gila kuasa, nak kuasa. Apabila beliau mendapat satu pasukan yang setia kepada beliau, siapa dia setia ni? Pembunuh Sayyidina Osman. Setia dia. Nampak jahat Ali ni. Maka tanpa teragak-agak lagi beliau sudah bersedia menghancurkan setiap orang yang menghalang beliau daripada mendapat jawatan tersebut. Siapa dia lawan dia, terus lawan dah. Dengan kata lain boleh disimpulkan juga bahawa sekalian banyak peperangan yang dilancarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu itu hanyalah untuk mendapatkan kuasa saja. Bukan nampak baik. Ali nampak gila kuasa. Nak jaga kuasa jangan jatuh. Jangan orang tebuk atap kerajaan dia. Tu je. Nah. Okey, yang keempat, yang kedua. Satu perkara yang cukup ganjil kita dapati dalam cerita ini adalah bukan ayah yang memerintahkan menyuruh anaknya, tetapi sebaliknya si anak yang memerintahkan ayahnya. Seolah-olah terbalik ni cerita dah. Derhaka ni, Sayyidina Ali ni ayah derhaka pada anak. Terbalik dah. Cakap pula seolahnya Hasan ni seolah ayah kepada Ali. Kalau tengok ayat dia seolah macam tu cara ayat dia. Terbalik dah. Tak hormat kepada orang tua ibu bapa. Cakap pun anggap ayah dia pun budak dia dah. Faham anak dia dah. Terbalik dah. Yang ke-I dah. Yang ke-5 dah. Riwayat ini juga dengan terang menunjukkan bahawa Sayyidina Hasan radhiyallahu lebih cerdik dan lebih ikhlas daripada Sayyidina Ali radhiyallahu. Manakala Sayyidina Ali radhiyallahu sendiri kelihatan tidak mempunyai kedua budi utama tu. Tamak, halaba, cepat. Nak rampas kuasa dah. Orang bai'ah sikit pembunuh Osman. Bai'ah tu cepat-cepat. Kerana inilah peluang politiknya dah. Seolah gitulah. Hasan ni lebih cerdik macam bapak pula. Ali ni pok ni macam budak dah, macam anak pula dah. Balik dah. Yang ke F, yang ke apa? Ke-6 dah. Cerita ini menggambarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu berangkat dari Mekah dan meneruskan perjalanan tanpa kenderaan. Sehingga secara kebetulan orang ni ditemui dalam perjalanan itu lalu dibeli unta daripadanya. Yang jalan jauh tak ada unta pun lagi dia. Siapa ke jumpa ke hamba. Bukan hamba, orang kampung, orang Arabi, orang pada pasir ni. Orang kampung pada pasir barulah nak beli unta ni. Sebelum tu tak ada unta ni. Pada ketika ini barulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu mendapat kenderaan. Sekiranya orang ni tidak ditemuinya, nescaya Sayyidina Aisyah radhiyallahu terpaksa berjalan kaki sampai ke Basrah. Tak ada unta ni, seolah tak ada unta. Sekalam biasa ni ada unta. Tiba-tiba dalam peristiwa tak ada unta dah. Padahal di tempat yang lain Tabari sendiri meriwayatkan bahawa apabila Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu bangkit untuk berangkat, maka Ya'la bin Umayyah membeli seekor unta dengan harga 80 dinar. Dalam satu riwayat lain 200 dinar. Kemudian memberikannya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Ini sebelum berangkat dah. Selain daripada beliau memberi unta yang bernama Askar itu, beliau juga menyedekahkan 100 ekor unta kepada tentera yang ikut serta dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Jadi Ya'la bin Umayyah ni kaya. Unta dia
Dia beri kepada Aisyah. Lepas tu sedekah dia ekor unta pula kepada tentera yang lain dah. Jadi tak ada pun di sini tak ada unta lah. Banyak unta dah. Bukan cari Urani dah. Urani. Orang kampung Urani dah. Yang keji, cerita ini menggambarkan umum ini Aisyah radhiyallahu seperti seorang perempuan badui memecut untanya sendiri. Padahal biasanya Aisyah ni berada dalam sekedup dia. Macam rumah atas unta lah. Tiba-tiba ni dia pecut. Dia naik macam orang naik motor tu lah. Macam naik unta kuda biasa lah. Padahal sudah menjadi kebiasaan penghormatan yang diberikan pada beliau ketika dalam perjalanan, iaitu dengan menyediakan sekedup yang berhijab dengan sempurna. Jadi dia pakai tudung. Sekarang dia tutup lagi dengan hijab. Jadi Aisyah ni memang dia dalam sekedup. Dan macam cerita Cina kalau kita tengok dah. Dia tutup habis kemah-keming lah. Duduk dalam tu lah. Dah. Aisyah ni bukan dia duduk luar naik unta, supaya naik kuda macam orang lain lah. Sejak zaman Nabi lagi perang kau gapo, begitulah keadaan Aisyah. Isteri-isteri Nabi berada dalam sekedupnya. Jadi tidak kemudian sahabat-sahabat setia menarik tali unta yang dinaiki oleh beliau oleh Aisyah itu dalam keadaan diiringi di sebelah kiri, kanan dan belakang beliau oleh sahabat yang lain sambil mereka mendenda ucapan, "Oh ibu, engkaulah sebaik-baik ibu yang pernah kami ketahui." Syair pula nyanyi pula nak puji Aisyah. Begitulah biasanya para sahabat ni. Tiba-tiba dalam cerita ni Aisyah naik sore-sore macam naik motor sore dia. Tidak ada sekedup. Tidak ada, lepas tak ada orang eret. Macam tak motor pun tak ada. Jalan kaki je lah. Seolah gitu dah. Yang ke-hash, mengikut keterangan Urani dalam cerita ini, beliau diberikan seekor unta betina bersama dengan sedikit wang sebagai ganti kepada unta yang diberikannya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Seolah gitu dah. Di sini timbul satu persoalan, itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu dikatakan sudah pun mempunyai seekor unta mahriyah. Maka apa perlunya beliau menukar dengan yang lain? Unta itu pula adalah unta betina mahriyah, iaitu jenis unta yang dihubungkan kepada Mahran bin Haidan. Dikatakan unta itu berlari laju juga dan tidak dapat ditandingi oleh unta-unta lain juga. Ya ada unta hak laju mahriyah ni, kenapa nak beli unta Urani hak tak tahu mana ni tak? Yang ke air, sudah menjadi tabiat anjing menyalaki orang yang tidak dikenali. Tak kira tempat mana pun dah. Bukan jadi petunjuk. Haji-haji itu tidak menyalak kerana melihat peribadi-peribadi tertentu. Tu dia je yang tak menyalak. Orang lain tak kenal memang menyalak. Tak kira tempat mana pun dah. Tak nak tiga harap. Macam-macam tempat pun menyalak. Namun cerita ini pula menampilkan bahawa anjing-anjing itu di situ menyalak adalah tabiat semula jadinya. Bukan menampilkan bahawa anjing itu tabiat semula jadinya menyalak dah. Ia hanya menyalak umum ini Aisyah radhiyallahu melalui kawasan itu saja. Seolah gitu. Anjing ini beranda berhenti menyalak. Dia menyalak ni tengok Aisyah baru menyalak dah. Ia seolah-olah sebelum itu dan juga selepas itu anjing-anjing itu di situ tidak pernah menyalak sama sekali. Seolah gitu dah. Tiba-tiba sampai Aisyah baru menyalak. Hari lain tak menyalak dah. Bahkan menunjukkan anjing-anjing hawa itu mempunyai sifat yang khusus kerana ia tidak tahu menyalak orang lain dan hanya diciptakan Tuhan untuk menyalak kepada Aisyah saja. Aisyah radhiyallahu saja. Yang keji, sungguh malan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu yang digambarkan dalam cerita ini. Ini kerana beliau tidak mendapati siapa pun bersedia menunjukkannya ke jalan ke Basrah selain daripada Urani, orang kampung hulu mana ni, yang ditemui secara kebetulan sahaja tengah jalan. Nak jalan jauh, tak ada seorang abuk penunjuk jalan, tak ada driver, kita kata tak ada driver. Adakah logik? Baru tanya tengah-tengah jalan, takut ada orang boleh tunjuk jalan. Adakah logik ni? Tak benar sabar. Sampai ke tak ada siapa yang boleh tunjukkan jalan. Sedangkan Tabari sendiri di tempat yang lain pula menyatakan bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu menuju ke Basrah bagi menumpaskan pergerakan golongan pemberontak dan penderhaka kepada Khalifah Uthman atas cadangan bekas gabenannya Abdullah bin Amir. Malah Abdullah bin Amir sendiri ada bersama-sama beliau. Sebagai seorang bekas gabenan di sana, tentu sekali Abdullah bin Amir cukup arif berkenaan setiap perhentian di tengah jalan ke Basrah itu. Dia ada orang ya. Dia jadi gabener dah. Dia ada kali dia. Dia ni biasa daripada Madinah ke Basrah ni nak, ke Iraq ke apa ni. Tiba-tiba Abdullah bin Amir ni tak boleh tunjuk jalan, ambil Urani orang badui mana ni, boleh percaya ke tidak, bohong tidak ni, jadi petunjuk jalan.
Selain daripada itu, beliau sendiri dikenali sebagai orang yang menyediakan kemudahan untuk orang yang haji dan orang musafir. Ni Abdullah bin Amir ni lah. Dia boleh sedia makanan untuk orang musafir, orang haji apa ni. Beliau mengadakan telaga-telaga atau kolam-kolam di tengah-tengah jalan antara Mekah dan Basrah. Ni lah. Nama Abdullah bin Amir ni, dia buat telaga macam-macam kolam supaya orang boleh singgah. Lebih dari itu, sehingga hari ini masih lagi ada satu kawasan antara Mekah dan Basrah itu yang dikenali dengan namanya, iaitu Bustan Ibn Amir. Bustan Ibn Amir. Nama dia lah, Ibn Amir dah. Abdullah bin Amir. Nama dia Abdullah bin Amir dah. Ada kebun Ibn Amir dah. Jadi dengan adanya Abdullah bin Amir dan rakan-rakan seperjalanan yang lain, keperluan seseorang penunjuk jalan yang tidak diketahui latar belakang dan peribadinya dengan jelas menunjukkan kekarutan cerita ini. Ada kita jumpa tengah jalan, tak tahu siapa-siapa. Tambah-tambah bawa tentera ni. Mungkin spy, mungkin penjahat dan bocor rahsia. Jadi adakah kita mudah-mudah percaya ke apa mana jumpa dia. Ini menunjukkan cara karut cerita ni sampai tak tahu jalan dah. Yang ke, seorang ahli sejarah terkenal sebelum Tabari lagi, iaitu Abu Farash Qudamah bin Ja'far, wafat tahun 290 Hijrah. Sudah pun mengenal pasti perhentian-perhentian yang terdapat pada jalan-jalan yang penting pada zaman permulaan Islam. Jadi ada ahli sejarah terkenal ni sebelum At-Tabari, iaitu Abu Farash Qudamah bin Ja'far, wafat 290 Hijrah. Dia sebut tempat-tempat perhentian yang ada telaga, ada air, tempat orang berhenti minum, rehat ke apa ni, RNR lah di zaman dulu. Ada dah dia sebut dah. Jalan penting dalam zaman awal permulaan Islam lah. Di dalam bukunya Kitabul Kharaj wa Sin'atu Kitabah, beliau mengatakan antara Mekah dengan Basrah terdapat 21 perhentian. Namun tidak ada satu pun daripada perhentian-perhentian itu bernama Al-Hawab. Tak ada satu pun nama Al-Hawab. Dah. Tempat perhentian banyak-banyak tu. Berapa puluh, berapa 21 perhentian, tidak ada satu pun bernama Al-Hawab. Mata air dah. Yang ke-L, jika perhentian di jalan Mekah ke Basrah ada 21, maka adakah pada perhentian-perhentian lain selain daripada perhentian bernama Hawab itu tidak ada anjing? Hawab saja ada anjing. Sekiranya ada, apakah anjing itu diperintah oleh Allah Tuhan supaya tidak menyalak seseorang yang melalui kawasan itu dah? Tak ada ke arahan ke apa dah? Perintah Tuhan supaya anjing tak menyalak. Itulah beberapa kecatan yang dapat dikesan daripada cerita yang dikemukakan oleh Tabari dalam bukunya yang terkenal Tarikh Al-Umam Al-Muluk. Kecatatan dan keaiban sebanyak yang disebut itu sudah pun dapat kita kesan hanya dengan menggunakan satu metod penilaian riwayat-riwayat itu, metod dirayah sahaja pun kita boleh kesan karut cerita ni. Jadi riwayah ni kita sembah semula lah. Kita mau masuk metod dirayah ni. Riwayah ni kau sambung. Sempat habis lah. Tengah habis lah. Okay, sekarang mari kita buktikan di mana letaknya kecatatan cerita ini dan dari sudut metod riwayah. Kritikan perawi-perawi, sanak-sanak hadis, perawi hadis, jalan-jalan hadis. Kerana metod ini diajar oleh Allah SWT sendiri kepada orang beriman dalam kitab sucinya Al-Quran yang bermaksud, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu selidiki berita tersebut agar kamu tidak menimpakan suatu musibah ke atas sesuatu golongan tanpa pengetahuan. Kemudian kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi kita terima berita orang fasik, perawi-perawi fasik, kita kena selidik dulu fasik atau fasik dia. Cerita betul tak betul. Tidak kita menyesal dah. Sebagai orang Islam, maka semestinya kita menyelidiki tentang orang yang membawa cerita ini berpandukan metod riwayah yang selama-lamanya dipakai oleh ulama Islam dalam menilai suatu berita. Nak tahu berita terbetul, cek dari segi riwayahnya, perawi-perawinya. At-Tabari mengambil cerita ini daripada Ismail bin Musa Al-Fazari. Siapakah Ismail bin Musa Al-Fazari? Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal menulis bahawa dia adalah seorang penduduk Kufah.
Anak saudara kepada Sudi seorang pendusta besar. Anak saudara Sudi pendusta besar. Ismail bin Musa Al-Fazari. Kepala cerita tu nampak kepala pengat Syiah besar dah. Pendusta besar pula Sudi dah. Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah ada menerima riwayat daripadanya, tetapi Bukhari, Muslim dan Nasa'i tidak mengambil riwayatnya sama sekali. Jadi hak cerita kitab-kitab lain tu ada sahih doa yang palsu macam-macam lah. Jadi dia ambil dah. Abu Hatim berkata dia seorang yang benar. Nasa'i berkata tidak mengapa dengannya. Tetapi Ibn Adi pula menulis tokoh-tokoh hadis mengkritiknya dengan keras. Kerana dia adalah seorang Syiah pelampau. Syiah keruk, Syiah pelampau ni. Siapa dia? Ismail bin Musa Al-Fazari. Ni Syiah pelampau juga ya. Abdan berkata pernah suatu ketika kami selalu pergi mendengar riwayat daripadanya. Tetapi kemudian Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Hannad melarang kami daripada mendengar riwayat-riwayatnya. Tok Guru besar ni, Ibnu Abi Syaibah dan Hannad larang pergi belajar daripada Ismail bin Musa Al-Fazari ni. Jadi mereka berkata, apakah kamu pergi kepada si fasik itu yang selalu memaki hamun para sahabat? Mungkin mengaji Tok Guru maki sahabat ke? Rujuk Mizanul I'tidal jilid 1 halaman 252. Boleh pergi rasa letih nak. Boleh pergi nak. Kena berhenti kali, letih dah. Setakat tu dulu lah perbincangan kita. Kita kena bincang mula sistem di wajah secara umumnya gitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.